selesai pun. Macam mana? Kemah kita dah settle dah? Dah okey dah tapi betul ke kedudukan kemah kita ni? Kita tanya pegawai. Mana pegawai? Tuan, sekejap tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam badan beruniform, dan pada hari ini dalam badan beruniform Corps Cadet Polis di Raja Malaysia. Dan pada hari ini kita bersama dengan Tuan Zul. Apa khabar Tuan Zul? Khabar baik Aiman. Baik, terima Aiman kasih. Aiman apa khabar? Saya pun khabar baik juga Tuan syukur, Zul. Alhamdulillah. Terima kasih kerana Tuan Zul bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu para penonton nak berkenalan dengan Tuan Zul terlebih dahulu. Boleh Tuan Zul perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Untuk makluman Aiman, saya di SPK Cik Zulkifli bin Cik Ahmad dalam Corps Cadet Polis merupakan pengurusi teknikal kebangsaan, dan peringkat kontijen Kelantan saya merupakan komandan Corps Cadet Polis kontijen Kelantan. Sementara di sekolah saya bertugas sebagai guru akademik tingkat 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail, Kota Baru. Baik Tuan Zul, kita dah siap dah. Kita nak pergi perkemahan ni. Tapi biasanya perkemahan ni dibuat waktu bila Tuan Zul? Begini Aiman, sebenarnya dalam aktiviti Corps Cadet Polis kita bagi beberapa kumpulan, iaitu aktiviti awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun. Dia ada awal tahun, pertengah tahun dan juga akhir tahun. Mungkin betul. Tuan Zul boleh cerita dulu, apakah di antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan pada awal tahun? Pada awal tahun kita lebih kepada aktiviti pengurusan. Contohnya pada awal tahun kita adakan mesyuarat perancangan. Biasanya mesyuarat perancangan antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan Bukit Aman. Kemudian daripada situ akan turun ke kontijen ataupun ke negeri, iaitu di negeri kita akan adakan mesyuarat perancangan peringkat kontijen masing-masing ataupun peringkat negeri masing-masing. Jadi mesyuarat ni biasanya dihadiri oleh bagi pihak pendidikan, pengarah pendidikan, dan bagi pihak PK ialah oleh ketua polis kontijen masing-masing. Itu di antara program yang dilaksanakan pada awal tahun. Mungkin ada lagi tak program-program yang menarik dilaksanakan di awal tahun? Ada. Okey, selepas mesyuarat perancangan, mesyuarat yang induk, kadang kita akan adakan juga mesyuarat aktiviti, iaitu bagi setiap kontijen mereka mengadakan mesyuarat perancangan, iaitu apa aktiviti yang akan dijalankan sepanjang tahun tersebut. Jadi mesyuarat aktiviti ini biasanya akan dihadiri oleh bersama, iaitu antara PDRM dan juga Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Kemudian bagi pihak negeri, dia ada AJK mereka masing-masing dan mereka lah yang akan merancang aktiviti sepanjang tahun tersebut. Dan aktiviti ini ada mendapat persetujuan bersama antara Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Ibu Pejabat Polis kontijen masing-masing. Pasti aktiviti yang menarik yang dirancang tu kan Tuan? Betul. Aktiviti itu yang menarik dan juga mengikut kurikulum sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga oleh PIDA dan Bukit Aman. Okey, baik Tuan Zul. Jadi itu di antara perancangan di awal tahun. Ya, perancangan di awal tahun. Okey. Selepas kita bermesyuarat perancangan, aktiviti kita ialah kita melantik AJK ataupun melantik pegawai di setiap kontijen. Kemudian pegawai inilah akan melaksanakan aktiviti sepanjang tahun tersebut. Jadi pelantikan pegawai ni memang cukup penting sebab untuk melaksanakan menjalankan program ini. Dengan pelantikan pegawai ni mereka mempunyai punca kuasa untuk menjalankan aktiviti. Tapi mungkin Tuan Zul, macam mana cara pelantikan itu dilaksanakan? Mungkin Tuan Zul boleh cerita sikit kepada kita ataupun kita dapat buat demo sikit ke? Begini Aiman, bila kita dah dilantik, dah dapat persetujuan oleh Jabatan Pendidikan Negeri dan disokong oleh Ibu Pejabat Polis kontijen, kita adakan satu majlis penyampaian watikah ataupun penyampaian surat pelantikan AJK kepada pegawai-pegawai kita yang terlibat. Jadi dengan adanya surat pelantikan ini menunjukkan mereka ini merupakan sah mereka ni untuk menjalankan aktiviti, iaitu pelantikan mereka ini secara sah oleh Jabatan Pendidikan
masing-masing. Okey, maknanya ini biasalah memang Tuan Zul awal-awal tahun inilah tugas Tuan Zul betul. menyerahkan watikah pelantikan ini. Okay. Jadi mungkin Tuan Zul boleh tunjuk sikit macam mana program ini dilaksanakan. Boleh, biasanya program ini dilaksanakan ataupun disampaikan oleh pengarah pendidikan negeri bersama dengan ketua polis negeri masing-masing. Kita akan buat satu majlis yang rasmi sebagai satu pengiktirafan kepada AJK ataupun pegawai-pegawai kita yang dilantik tadi. Agar memberi semangat kepada mereka untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pegawai kanan Kadet Polis mengikut bidang tugas masing-masing. Maknanya ini dilakukan di awal tahun ya Tuan Zul? Di awal tahun. Okey, mungkin Tuan Zul kita nak tunjuk contoh sikit ke Tuan Zul? Boleh. Aiman sendiri ke yang nak terima? Okey, kita panggil pegawai kita teruslah. Untuk terima watikah pelantikan ni boleh ke? Okey, kita panggil pegawai kita. Boleh. Okey, Tuan Zul boleh bersedia di atas pentas? Macam tu kan? Okey, boleh. Okey, baik. Jadi kita nak mengumumkan mungkin pegawai kita yang bakal untuk melaksanakan aktiviti ataupun pelaksanaan program selepas ini. Jadi kita nak mengumumkan kemasukan pegawai tersebut. Dia dipersilakan yang dihormati Puan Azira ASP Kadet daripada SMK Datuk Perdana untuk menerima sijil pelantikan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sabar. Baiklah Tuan Zul. Ini orang kata di antara contoh. Itu contoh. Penyerahan watikah. Yang biasanya berapa ramai pegawai yang akan menerima watikah seperti ini Tuan Zul? Sebenarnya Aiman dia bergantung kepada kontijen masing-masing. Sebenarnya kalau kita ambil contoh, saya ambil contoh kontijen Kelantan. AJK seramai 25 orang, iaitu terdiri daripada pengerusi. Kalau kita ada timbalan pengerusi, kita ada setiausaha, penolong setiausaha, kita ada bendahari, kita ada pegawai protokol dan kita ada penyalaran daerah mengikut kekuatan kontijen masing-masing. Contohnya kalau kontijen Kelantan kita ada 10 daerah, bermaksud 10 penyerah daerah. Kemudian kita campur dengan pegawai daripada Jabatan Pendidikan Kelantan, contohnya diketuai oleh Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid, kemudian diikuti oleh KPP, Ketua Penolong Pengarah, kemudian diikuti oleh penolong pengarah. Contohnya kalau di Kelantan, penolong pengarah diketuai oleh Encik Samsudin bin Haji Musa. Jadi di peringkat jabatan diketuai oleh pegawai jabatan. Kemudian di pihak polis ataupun di PDRN diketuai oleh ketua polis kontijen. Kemudian ketua jabatan pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti dan dibantu oleh timbalan ketua jabatan keselamatan komuniti. Contohnya kalau tengok di kontijen Kelantan ya Superintendent Zulkifli bin Matris. Jadi bila dah pelantikan tu kira dah lengkap lah yang AJK kita dan bolehlah mereka ni menjalankan tugas mereka. Maknanya di awal tahun Tuan Zul mesti sibuk dengan pelbagai perancangan sepanjang tahun ini. Jadi saya nak tanyalah Tuan Zul, saya ni budak baru ni kat sekolah ni. Macam mana saya nak menjadi anggota kepada Kadet Polis Diraja Malaysia ni? Terima kasih Aiman. Sebenarnya saya tidaklah sibuk sangat sebab untuk makluman Aiman, dalam Kadet Polis ni kita lebih kepada semangat kerjasama. Ibarat saya analogi begini, ibarat sepohon pokok kelapa. Bagaimana pokok kelapa boleh berdiri tegak sedangkan dia tidak ada akar tunjang? Betul. Kenapa yang menyebabkan pokok kelapa itu berdiri tegak? Mungkin sebab akar dia tu. Sebab dia disokong oleh akar-akar yang begitu banyak. Begitulah juga saya dalam Kadet Polis, walaupun saya sebagai pengerusi, tapi saya dibantu oleh banyak AJK saya yang memberi sumbangan dan komitmen yang begitu tinggi. Sebab itulah aktiviti kadet berjalan dengan lancar. Jadi bagaimana dengan pelantikan anggota baru? Bagaimana dengan pelantikan anggota baru? Untuk makluman Aiman, pada awal tahun kita akan buat pelantikan anggota baru untuk memilih anggota-anggota ataupun pelajar-pelajar untuk menggantikan pelajar-pelajar yang dah tamat perkhidmatan. Contohnya pelajar tingkatan 5. Contohnya kita buat pelantikan pada awal tahun. Kita pilih anggota-anggota ni untuk disahkan ke dalam skuad utama. Okey, baik. Jadi itu di antara aktiviti yang dilakukan di awal tahun. Baik para penonton, kita nak tahu pula apa dia di antara aktiviti di pertengahan tahun. Mungkin lebih menarik lagi selepas ini. Tuan Zul, kita nak berehat seketika kembali selepas ini dalam badan beruniform.
Tuan Zul, saya ni layak ke? Saya tengok pada layak ni memang lebih daripada layak. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Badan Beruniform, dan pada hari ini kita nak cerita tentang Corps Cadet Polis. Bersama dengan kita pada hari ini Tuan Zul. Baik Tuan Zul, pada segmen pada kali ini kita nak cerita pula tentang aktiviti pertengahan tahun. Mungkin lebih menarik lagi. Silakan Tuan Zul. Baik, untuk makluman, aktiviti pertengahan tahun ataupun biasanya bulan Mac biasanya kita adakan ceramah undang-undang untuk menghadapi ujian undang-undang. Untuk makluman Aiman, anggota Corps Cadet Polis kita diuji dengan undang-undang sebagaimana yang dipelajari, sebagaimana dalam kod curriculum yang ditetapkan. Jadi sebelum kita adakan ujian kepada anggota kadet, kita adakan ceramah undang-undang kepada mereka. Ceramah ni biasanya kita buat kelas dan akan diberi ceramah oleh pihak PDRM. Jadi dalam ceramah yang terkandung dalam ujian undang-undang, contohnya seperti kanun kesiasaan iaitu Akta 574, kemudian kanun acara jenayah, kemudian Akta dadah berbahaya, Akta senjata api dan juga Akta pengangkutan jalan. Jadi itu beberapa contoh dari segi undang-undang yang kita terapkan kepada anggota Corps Cadet Polis. Contohnya dari segi Akta pengangkutan jalan, kita nak terapkan kepada anggota agar dia tahu kesalahan-kesalahan jika mereka melanggar peraturan jalan raya. Contohnya jika mereka menaiki motor tidak pakai topik riadah, apa kesalahan. Jadi secara langsung kita menerapkan undang-undang dalam kalangan anggota Corps Cadet Polis. Setidaknya mereka ni tahu buat ni apa kesalahan dia. Maknanya selepas dia dengar ceramah tu, maka mereka akan duduki ujian tersebut. Ujian tersebut. Tadi Tuan ada sebut tentang akta-akta. Akta tu sebenarnya apa Tuan? Oh ya, sebenarnya akta ni sesuatu yang diluluskan oleh Parlimen Negara kita. Parlimen Negara kita panggil akta. Okey, baik. Jadi program pertengahan tahun ni pastilah program-program yang lebih pantas, lebih tangkas, sebab dia dah pertengahan tahun ni, sebab kita banyak aktiviti yang kita nak susun, Tuan Zul. Ya, betul. Jadi dalam ujian undang-undang tadi, biasanya anggota Corps Cadet Polis diuji dengan 50 soalan objektif. Kadang mereka akan menjawab soalan tersebut. Biasanya ada anggota kadet kita yang boleh skor markah hingga 49/50 pun ada. Jadi soalan dia susah tak Tuan Zul? Soalannya tidak susah, tapi bergantung pada 3 kategori. Soalan yang senang, pertengahan dan soalan yang susah yang memerlukan pemikiran aras tinggi. Mungkin Tuan Zul boleh bagi tahu sikit apa di antara soalan-soalan yang ada dalam ujian kalau tu. begitu saya uji Aiman dah. Ui, alamak. Okey Tuan Zul, apa di antara soalannya? Contoh saya uji Aiman, apakah pangkat tertinggi yang terdapat dalam kalangan anggota Corps Cadet? Dalam anggota Corps Cadet. Pangkat yang paling tinggi. Sub Inspector Cadet. Betul ke? Betul. Alhamdulillah. Pangkat yang paling tinggi. Pangkat paling tinggi. Ataupun Aiman ni dah jadi anggota kadet? Itulah, saya memang meminati kadet polis, sebab saya tengok kadet polis ni pakaian yang cukup rapi dan cantik, kan? Sebab saya tengok kepada turn out dalam kadet, kita panggil turn out, iaitu dari segi fizikal kita memang dah layak dah. Baik Tuan. Boleh boleh jadi pegawai pun sesuai ni. Okey, baik Tuan. Jadi kalau kita tengok apa lagi? Kedua. Soalan kedua pula. Boleh. Itu saya uji soalan yang agak sukar sikit. Okey. Corps Cadet Polis merupakan badan gabungannya ialah PDRM. Okey. Iaitu badan gabungan kita ialah PDRM. Okey. Saya nak tanya, di dalam PDRM, Corps Cadet Polis ni terletak di bawah jabatan apa? Saya tak ingat jabatan apa Tuan Zul, tapi saya ingat dia punya perkataan itu. JPJKK. Apa maksud dia Tuan Zul? JPJKK. Dapat markah tak? Dapat. Tapi jangan betulkan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan pula. Sebenarnya JPJK ni ialah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Hanya betul lah jawapan saya ni. Betul, pandai. Genius lah Aiman ni. Okey, baik Tuan Zul. Apa lagi di antara aktiviti yang ada di pertengahan tahun ni Tuan Zul? Okey, aktiviti pertengahan tahun, aktiviti yang paling diminati dan merupakan aktiviti macam core business Corps Cadet Polis ialah pertandingan kawan. Pertandingan kawan. Pertandingan kawan akan disertai oleh anggota Corps Cadet. Di situ kita akan menguji kemahiran bagaimana sahaja mengendalikan
kawat. Ini orang kata benda yang paling penting sekali lah Benda dalam yang kadet paling polis. penting sebab kalau kita tengok dalam mana-mana badan beruniform, baik dalam tentera, baik dalam tentera laut, tentera di luar negara pun, kawat ni paling diutamakan. Oh, saya minat betul. Bila kawat ni seragam je. Ya, betul. Kiri, kanan, kiri kan. Sebab kalau kita tengok, satu orang memberi arahan, semua orang mengikutinya. Di situ terdapatnya unsur-unsur mengikut arahan. Jadi maknanya ini di antara benda yang penting. Mungkin Ya, Tuan benda Zul yang boleh penting. orang kata kita tunjukkan contoh sikit macam mana bentuk Aiman nak kawat. kawat? Okey, boleh Tuan Zul. Boleh. Kalau macam tu, sila ambil tempat. Okey, saya ambil tempat dulu Tuan Zul. Okey. Jadi ini di antara perkara asas sebelum mereka ini bergelar sebagai Okey, seorang saya polis atau pakai nanti. angkutan. Okey. Sebagai yang paling asas. Paling asas. Okey. Squat, senang, break. Oh, pandai. Masa senang ni kita angkat kaki 45 darjah, kaki kiri 45 darjah. Ini dalam keadaan senang ni. Squat, siap. Okey Tuan Zul. Okey. Ada tak kekurangan daripada pergerakan untuk saya Aiman, tadi? masa dalam keadaan squat dia, Aiman tak boleh bercakap. Alamak. Maafkan saya. Semula. Semula? Okey. Semula. Squat, senang, break. Squat, siap. Squat, senang, break. Baik, untuk Aiman, dalam kawat, kita kena ingat beberapa perkara betul Kak. Pertama, pandangan mesti 200 meter ke hadapan. Kena dongak sikit. Dongak sikit. Buka dada, sombong, seperti ayam serama, sombong. Kemudian jangan senyum. Muka sombong. Ini adalah beberapa perkara yang perlu kita ada masa kita dalam pertandingan kawat. Dan kita tidak boleh ketawa. Walaupun kawan kita membuat silap, kita jangan ketawa. Itu merupakan peraturan yang perlu dipatuhi kepada anggota-anggota dalam kawat. Squat, siap. Squat, keluar, baris. Okey, pandai pun Aiman. Oh. Okey, Saya rasa balik. cukup mencabarlah Tuan Zul. Bila mana Tuan Zul di sini, Okey. bila mana Tuan Zul memberikan arahan, dan yang paling takut sekali bila Tuan Zul tak bagi senyum tu. Tapi betul. maknanya nak tunjukkan keseriusan dalam kita buat satu-satu perkara. Betul Tuan Zul? Betul. Baik, boleh kita teruskan lagi Tuan Zul? Boleh Tuan Aiman. Sebenarnya untuk makluman Aiman, segala ceramah ataupun peraturan yang kita buat tadi adalah kita tidak lari daripada Akta Polis. Jadi apa-apa ni merupakan buku rujukan kita. Akta Polis 1967. Dan dalam ini terkandung Akta 344 yang membicarakan tentang Corps Cadet. Jadi, kawanan begitu juga dengan yang ni, iaitu Police Cadet. Okey, yang ni kita buat. Kemudian untuk makluman Aiman juga, Corps Cadet Polis juga kita merujuk kepada buku yang kita buat ni. Ini berpandukan dengan buku-buku ini. Buku-buku ni. Jadi, program kita tidak lari daripada yang asal. Saya setiap tahun saya akan tengok ada satu program yang kita sebutkan sebagai Hari Polis. Oh, bagus. Itu satu hari yang cukup menarik lah Tuan Zul. Boleh Tuan Zul cerita sikit tak? Boleh. Oleh kerana badan gabungan kita ialah PDRM, bila polis menyambut Hari Polis, contohnya tahun ni PDRM menyambut Hari Polis yang ke-215. Jadi anggota Corps Cadet Polis akan dipanggil sebagai satu detachment untuk memeriahkan Hari Polis tersebut. Yang ini akan berlangsung setiap kontingen, iaitu Corps Cadet Polis akan dijemput untuk memeriahkan majlis tersebut. Dia sekali dengan Hari Kadet ke ataupun berbeza Tuan Zul? Tidak. Sebenarnya Hari Polis ini sudah ditetapkan setiap tahun pada 25 Mac. Okey. Setiap tahun. Kalau kata panggil 25 bulan 3. Okey, baik. Dan bagaimana pula dengan Hari Kadet? Okey, Hari Kadet ni juga untuk maklumat Aiman, Kadet Polis kita ni hari ni tahun ni sudah masuk kepada tahun yang ke-52. Bermaksud Kadet Polis sudah ditubuhkan pada tahun 1970. Bermaksud sudah melampaui usia 52 tahun. Jadi untuk Hari Kadet ni biasanya kita akan sambut pada 30 Mac di setiap kontingen masing-masing. Dan biasanya dalam atau cara dalam Hari Kadet itu adalah perbarisan kawalan kehormatan yang terdiri daripada 53 anggota. Kemudian baca putusan daripada Ketua Polis Negara yang akan dibaca oleh Ketua Polis kontingen masing-masing. Kemudian ada penyampaian CJ kenaikan pangkat dan juga penyampaian surat-surat penghargaan kepada pegawai dan juga anggota Corps Cadet Polis. Kemudian di samping itu untuk makluman Aiman, untuk memeriahkan lagi
sambutan Hari Kor Kadet Polis ni, pada masa itu juga pihak PDRN telah berusaha untuk mengadakan pertunjukan payung terjun. Oh, yang ni best. Best. Contohnya untuk malaman Aiman, pernah kontijen Kelantan dulu, pihak kontijen telah menjemput komando 69 untuk mengadakan pertunjukan payung terjun. Ini diadakan di setiap negeri ke ataupun Ini di tempat bergantung tertentu? kepada negeri masing-masing. Bergantung pada negeri masing-masing. Jadi pada masa itu anggota kadet bersemangat untuk melihat bagaimana seorang anggota polis telah melakukan penerjunan daripada paras yang tinggi. Jadi dengan cara langsung dia telah menanamkan minat kepada anggota Kadet Polis untuk menyertai PDRN. Saya yang paling seronok sekali Tuan Zul bila mereka buat satu aktiviti ataupun satu lakonan berkaitan bagaimana polis menangkap penjenayah. Jadi saya tengok dekat situ, dahsyat ketangkasan pihak polis Diraja Malaysia dalam menangani jenayah yang berlaku di Malaysia ni sendiri. Ya betul, memang kita akui PDRN kita merupakan salah satu PDRN yang terbaik di dunia. Dan kita nak terapkan juga agar Kor Kadet Polis juga boleh menunjukkan sikap yang terbaik dalam kalangan murid-murid di seluruh Malaysia. Itulah harapan kita. Baik, itu di antara aktiviti yang dilaksanakan di pertengahan tahun. Baik. Dan pasti banyak lagi aktiviti yang dilaksanakan dalam Kadet Polis dan saya tak sabar nak daftar jadi anggota Kadet Polis satu hari. Baik, Tuan Zul, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini Badan Beruniform Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Badan Beruniform Kor Kadet Polis Diraja Malaysia bersama dengan Tuan Zul. Baik Tuan Zul, terima kasih. aktiviti yang dinanti-nantikan. Kita orang dah pasang siap dah kemah-kemah ni kan. Jadi apa di antara aktiviti menarik di pertengahan tahun ni Tuan Zul? Untuk malaman Aiman, sebenarnya aktiviti pertengahan tahun yang dinanti-nantikan oleh seluruh warga Kor Kadet Polis ialah perkemahan. Jadi sebelum saya sentuh perkemahan, aktiviti pertengahan tahun biasanya kita akan adakan juga kursus untuk pengurusan platoon, iaitu kita panggil sarjan-sarjan, kita bagi kursus kepada mereka. Sebab bila dia dapat kursus ni, dia akan gunakan ilmu ni semasa perkemahan. Jadi sarjan boleh bagi order ataupun arahan kepada anggota-anggota mereka. Jadi pentingnya kursus sebelum mereka mengikuti perkemahan. Di samping itu kepada pegawai juga kita adakan kursus untuk pegawai, iaitu bagaimana pegawai untuk mengendalikan ataupun untuk menguruskan aktiviti. Jadi kita bagi ilmu secukupnya kepada pegawai dan anggota, kemudian lepas itu barulah kita adakan perkemahan. Siapa yang akan menyampaikan ceramah itu sendiri? Daripada pihak sekolah ataupun pihak PDRN? Okey, sebenarnya kita bila Kor Kadet Polis, kita tidak boleh lari daripada gabungan PDRN dan juga Jabatan Pendidikan Negeri. Jadi untuk yang ni kita tengok pada slot masing-masing. Contohnya kalau aktiviti kawal ataupun undang-undang, kita jemput pihak PDRN untuk menyampaikan ceramah. Kemudian dari segi pengurusan di sekolah, kita akan jemput pegawai kita untuk menyampaikan ceramah. Jadi untuk makluman Aiman, dalam Kor Kadet Polis kita lantik pegawai kita yang berkemahiran. Contohnya untuk menguruskan kursus berkaitan dengan pengurusan platoon, kita dah ada pegawai kita. Contohnya kalau di Kelantan kita ada ASP Tuan Roziman. Dia ni bahagian untuk pengurusan. Jadi bila ada kursus, dia yang akan menyampaikan kursus ni kepada pegawai-pegawai kita. Dan kebanyakan pada pegawai ini adalah di kalangan guru-guru. Di kalangan guru-guru, dalam kalangan guru-guru kadet. Saya pun nyari-nyari tadi ingat, ini polis mana pula ni? Rupanya Cikgu Zul lah. Tapi kita selesa dengan gelaran Tuan Zul. Baik, Tuan Zul. Dan kita sebut tentang bengkel tadi, itu bengkel tentang kemahiran ataupun bagaimana untuk pegawai-pegawai ini menguruskan perkemahan seperti ini ke Tuan Zul? Bengkel ini sebenarnya lebih kepada penghasilan kertas kerja ataupun kertas konsep, bagaimana untuk contohnya bila kita akan mengadakan sesuatu aktiviti, kita akan mengadakan kertas konsep. Itu paling penting. Ya, kemudian dalam kertas konsep itu apa yang perlu ada. Contohnya 13 perkara ni yang perlu ada, tarikh masa tepat dan seterusnya. Jadi yang inilah kita bagi kemahiran kepada pegawai-pegawai kita. Bukannya terus buat, tapi kita maknanya perancangan kita itu paling penting kan? Perancangan. Okey. Baik, maknanya dalam kertas kerja tu kita susun segala perancangan. Kita susun segala perancangan sebelum kita nak laksanakan perkemahan. Betul. Itu yang paling penting. Kertas
konsep kita Kertas konsep Ya, kita kertas panggil. konsep. Baik Tuan Zul. Jadi orang kata satu aktiviti yang ditunggu-tunggu setiap tahun Tuan Zul, iaitu Ya, perkemahan. betul. Iaitu perkemahan. Ya, mungkin Tuan Zul boleh ceritakan sedikit macam mana konsep perkemahan dan Okey. apa barang-barang yang perlu dan Okey. sebagainya. Sebenarnya konsep perkemahan, kalau Aiman tengok di sekitar ni, di mana saya nak mula ya? Aha, kita lihat Okey. kepada Aiman tanya di mana saya di nak sebelah mula? kanan ni dulu. Ni tempat Okey. apa ni? Untuk makluman Aiman, yang ni adalah kita panggil, kalau dalam bahasa muda kita kata katil untuk pegawai. Katil untuk pegawai. Tetapi dalam bahasa pidatanya kita panggil ni adalah uprabed. Uprabed ni digunakan untuk pegawai tidur di sini. Di pegawai tidur ni, dia siap dengan kelambu apa ni. Sebab bila dalam hutan, kita paling jaga mesti daripada nyamuk. Oh, Nyamuk Aedes. Paling bahaya. Jadi kita pasang kelambu untuk keselamatan. Jadi di sini tempat tidur pegawai ni. Aha. Ni uprabed ni senang kita boleh buka, kita boleh lipat-lipat, senang bawa kerja. okey. Okey. Jadi ini untuk pegawai. Untuk pegawai. Jadi sebab untuk mana-mana perkemahan mesti guru bersama pelajar. Oh. Jadi pegawai tidur sini, kawanan ni anggota. Pegawai biasanya memantau murid-murid ini dan Ya. ada yang kita sebutkan pegawai yang dilatih seperti mana bahagian pemantauan, Ya, bahagian betul. masak-masak dan Betul. aktiviti sebagainya kan. Yang ni dia bertugas sebagai platoon commander, iaitu dia memantau semua anggota kadet yang berada di tapak perkemahan. Okey. Jadi dari segi tanggungjawab keselamatan, ada tanggungjawab pegawai untuk memastikan anggota kadet selamat masa perkemahan. Baik. Bagaimana pula dengan anggota tidur di mana? Okey, Adakah anggota tidur di bawah pokok? Tidak. Kita jaga Okey. keselamatan anggota. Anggota ini kemah anggota. Oh. Ini kemah baik. anggota. Kemah ni ada 2 lapisan. Okey. Okey. Kalau panas dia boleh buka lapisan pertama. Yang dia boleh buka ni untuk udara masuk ni. Nampak ni? Ni. Okey. Ni kemah. Selesa tak? Oh, selesa ni. Selesa, Mungkin boleh okey. memuatkan 4 orang ataupun 5 orang pelajar. Biasanya. Okey. Jadi di sini kita boleh menerapkan apa nama ni? Semangat kerjasama. 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 Orang kata jelah kalau kita tengok dah dengan keadaan seperti ini, kita kenalah bertoleransi sama-sama Ya, kita kan. betul. Dan yang paling penting adalah keselamatan diutamakan. Keselamatan diutamakan. Okey. Baik Tuan Zul, dan ini Okey, juga yang ni pun, sama juga. Yang ni sama juga. Aha. Yang ni ada untuk 2 orang ni kemah yang kecil. Saya sengaja tunjukkan yang ni kemah yang kecil Kemah yang untuk kecil. kekuatan 2 orang. Yang ni adalah kemah yang besar untuk kekuatan 4 orang. Tapi Tuan Zul, saya rasa lapar sikit lah Tuan Zul. Sabar. Rasa macam nak makan. Sabar untuk makluman Aha. Aiman. Dalam perkemahan, sebenarnya kalau dalam hutan, mestilah kemah pegawai ni letak di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Di tengah-tengah kemudian dikelilingi oleh kemah anggota. Supaya mudah untuk membuat pemantauan. Ya, bijak. Aiman ni macam anggota kadet dah. Okey, mudah mak. Okey. Baik. Tadi lapar. Lapar Tuan Zul. Kalau macam tu Aiman masaklah. Kita nak masak. Okey. Jadi dia dekat rumah bolehlah kita nak masak. Tapi ni Okey. dekat camping ni di tengah-tengah hutan ni. Jadi macam mana kita nak masak, apa yang kita perlukan? Okey. Jadi untuk makluman Aiman, saya ingin memberitahu dulu. Bila kita nak mengadakan perkemahan, biasanya kita dibekalkan oleh ration ataupun kita panggil catuan kering. Jadi dalam catuan kering itu dia pack satu. Jadi saya buka senang untuk tengok. Okey. Di dalam ni dia ada menu tu ada 18 perkara. Di dalam satu pack besar. Dalam satu pack besar tu ada 18 perkara. Okey. Yang paling asas apa dia? Yang paling asas Nasi. beras. Beras dulu. Okey. Contohnya ni, yang ni adalah beras. Okey. Jadi untuk makluman, satu pack ni adalah boleh untuk satu orang untuk 2,5 hari. Oh. Maksud kalau contohnya yang ni katakanlah kalau dia perkemahan selama 5 hari, maksud 2 paket. Dua pack. Sekarang ni ini satu. Jadi beras ni kita boleh masak. Beras ni kita masak dalam ni. Ini apa ni? Ini kuali? Kuali. Bukan. Yang ni adalah dalam bahasa ni kita panggil mesteng. Mesteng. Yang ni satu untuk masak beras. Okey, Kita masak satu beras. Pada masak beras, formula masak beras berapa air? Alamak, satu beras satu air. Betul? Satu beras satu air. Ya biasanya mengikut petualang tua-tua. Satu genggam beras, Okey. 3 genggam air. 1/3 lah kan, petua dia. Gitu kan. Jadi kita masak dalam ni, kita bubur beras macam ni. Kalau macam mana nak panaskan benda ni? Panas kena bakar dengan kayu api. Kayu Betul api. ke? Macam mana kayu? Benda ni kecil takkan kayu api. Betul juga. Yang ni biasanya kita guna yang ni. Oh, apa tu? Tuan Zul. Okey, boleh. Saya tak pernah nampak benda ni. Okey. Yang ni ni kita panggil cooker.
Cooker. Ataupun kita panggil lilin. Ya ni? Lilin. Okey. Satu lilin ni adalah untuk memasak satu mestin. Baik Tuan Zul, maknanya kalau masak beras ni, kita masak untuk kita seorang ke ataupun ramai-ramai? Sebenarnya begini. Aha. Bila kita di dalam hutan sebenarnya untuk menggerakkan pergerakan, senang pengurusan satu mestin ni untuk satu orang. Oh, mudah. Okey, jadi kalau nak berkongsi bolehlah kita masak lebih sikit, boleh satu mestin ni dua orang. Okey. Tetapi satu mestin ni untuk satu orang sebab apa? Sebab bila dalam hutan kita rasa lapar. Kita berselera makan. Jadi betul. Kalau Aiman saya rasa satu ni pun tak cukup ni. Betul tuan. Betul dah. Okey, jadi ni beras, lepas beras kita ada juga apa nama ni? Gula, kita ada gula. Kita ada gula. Gula. Kemudian kita ada juga Maggi. Maggi. Suka makan Maggi? Oh ya, saya suka juga. Maggi. Paling mudah sekali. Yang ni pun Maggi. Kemudian yang ni ialah kurma ayam. Kurma ayam. Cara masak kurma ayam ni senang saja. Kita panaskan air dalam nesting. Kita tunggu letak yang ni. Bila dia menggelegak ataupun mendidih, kita tu buka. Boleh makan dah. Boleh makan dah. Sebab dalam ni sudah mencukupi ramuannya. Okey? Okey. Kemudian yang ni adalah ketulan nanas. Okey. Sebab kita juga digalakkan untuk makan buah-buahan. Okey, nanas. Okey. Kemudian yang ni pula adalah sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis. Kemudian baik. Yang ni adalah sardin. 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 Sebab dia mana-mana dalam perkemahan kita sinoni dengan sardin. Perkemahan sardin. Sebab apa sardin? Senang dimasak. Tapi barangan-barangan ni dia rosak tak? Barang-barang ni sebenarnya dia ada tempoh expired dia. Yang ni biasanya setahun biasanya daripada tempoh tu. Jadi barang ni selamat untuk maknanya barang yang dibekalkan ini memang telah dilihat daripada sudut rosak ataupun tidak. Ya, betul. Baik Tuan Zul, saya nak tanya, adakah ianya sama juga dengan mungkin polis bila mana masuk ke dalam hutan? Sama tak dengan kadet? Sebenarnya untuk makluman, sebenarnya dari polis ni dia lebih expert lagi lah. Sebab kita ni hanya sebahagian daripada polis. Sebenarnya bagi untuk makluman lah, bagi polis juga bila dia menjalankan operasi biasanya dia menggunakan resen yang sama jugalah. Resen ni dia ada bahagian A, B dan C. Yang C ni biasanya untuk yang tidak mengandungi daging. Sebabnya untuk orang yang vegetarian yang tidak makan daging. Dia tu lebih kurang hampir sama. Tapi yang ni dia panggil biskut. Biskut kering. Biskut kering. Biskut kering untuk malaman ni dia keras. Satu keping ni untuk satu kali makan. Bila kita rendam dalam air dia akan jadi mana? Kembang. Okey, nah. Okey. Jadi inilah peralatan. Jadi yang inilah perkemahan yang menjadikan daya tarikan kepada pelajar sebab bila kita tengok resen kita rasa satu daya tarikan untuk kita menyertai betul. Sebab saya tengok murid-murid kita di rumah sana tu dah tak sabar dah nak jumpa dengan Tuan Zul ni, nak daftar jadi anggota kadet co-kadet Polis Diraja Malaysia dan mengikuti perkemahan. Itu yang paling best sekali. Ya, betul. Baik Tuan Zul, sementara saya nak rasa dulu lauk-lauk ni sedap ke tidak, kita berehat seketika. Boleh. Baik para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Badan Beruniform. Didik TV KPM. Bang bang. Tuan Zul, saya tengah terkejut praktis. Saya. Terkejut Tuan Zul Ya. Saya tengah praktis macam mana nak menembak ni. Jadi Tuan Zul, kita kembali dalam Badan Beruniform Co-Kadet Polis Diraja Malaysia. Baik, Tuan Zul, kita nak lihat pula apa di antara aktiviti yang dilaksanakan di hujung tahun, pastinya lebih menarik. Ya, terima kasih Aiman. Sebenarnya kita sudah ada awal tahun, kita sudah ada pertengah tahun dan sekarang ialah akhir tahun. Okey, akhir tahun ni lebih kepada penutup segala aktiviti. Jadi untuk makluman Aiman, di akhir tahun ni lah kita kemaskinikan data anggota dan dia agar kita catat pemakaman mereka, kerana di sinilah kita akan bagi sijil tamat perkhidmatan kepada anggota yang tingkatan 5 ataupun yang tingkatan 6. Okey. Kemudian pada akhir ni jugalah kita adakan pesta buku. Untuk makluman Aiman, Co-Kadet Polis ni bukan saja pandai berkawak, bukan saja pandai berkhidmat, tapi kita juga ada tanggungjawab sosial untuk mendedahkan bahan-bahan bacaan kepada masyarakat setempat. Contohnya dengan mengadakan pesta buku, contohnya kita join baca dengan kedai-kedai buku. Daripada situlah kita boleh mempamerkan buku-buku akademik dan juga buku-buku agama kepada masyarakat setempat. Jadi ini secara tak langsung
kita telah memberi sumbangan kepada masyarakat. Saya paling suka kalau kadet polis ni, Tuan Zul, Ya. bila kawat Hari Kemerdekaan. Oh, ya, Hari betul. Kemerdekaan biasanya kadet polis ni apa di antara aktiviti? Sebenarnya untuk makluman Aiman, pada hari 31 Ogos ataupun Hari Kemerdekaan, boleh dikatakan setiap kadet di setiap kontingen ni menyertai perbarisan hari kebangsaan. Ya, di antara Okey. aktiviti yang menarik adalah berkawat. Perbarisan iaitu kawat dalam 31 Ogos. 31 Kita bersama dengan semua badan berhimpunan lain, juga agensi kerajaan. Pada masa tu meriah, boleh dikatakan disertai hampir 65 pasukan sebab kita tahun 65 merdeka. Wow, maknanya Wow. banyak aktiviti menarik dah. Ya. Tapi ada satu lagi yang paling menarik. Apa dia? Ha. Dekah? Ini paling saya suka lah. Apa dia? Iaitu menembak. Ya, betul. Pernah menembak? Okey. Tak pernah lagi lah Tuan Okey. Zul. Jadi Baru nak belajar. Untuk makluman Aiman, anggota KKP agak bertuah. Bila dia menyertai kor kadet polis, kita ada peluang untuk merasai senjata dan juga untuk mengadakan latihan menembak. Okey, biasanya latihan tu buat di mana Tuan Zul? Okey, sebenarnya untuk makluman Aiman, di setiap negeri biasanya mempunyai lapang sasar. Lapang sasar ni ialah tempat latihan menembak. Contohnya kalau di Kelantan, lapang sasar Gunung Pacuk. Yang ni lapang sasar ni kepunyaan PDRM. Baik. Jadi Dan di hadapan kita ni apa dia Tuan Zul? Yang ni apa dia? Aiman kenal ni? Pernah tengok? Ini biasanya tempat kita nak aim lah. Kat mana nak tembak ni kan? Yang ni kita panggil ialah papan target. Papan untuk target. revolver .38. Kalau orang dengan kata mudah agak pistol lah. Tapi Pistol. dalam bahasa polis kita panggil revolver .38 di sini. Baik. Okey. Tapi dia ada dua color lah Tuan Zul. Dua color ya. Dan juga ada garisan bulatan yang Okey. berbeza-beza. Yang ni untuk penembak-penembak kita ni kira penembak junior yang baru mengenali Amatur. senjata, amatur. Kita guna lapan sasar ni, kita guna papan target ni dengan jarak yang paling dekat iaitu 25 meter bagi .38. Okey, itu untuk yang amatur. Yang amatur. Kalau untuk yang lebih advance dia ada mungkin jarak-jarak dia lah. lebih lagi sebab Lebih dia jauh yang lagi. sub-shooter tu memang ada jarak lah. Yang tu yang orang profesional lah. Jadi berbalik kepada yang anggota kadet. Okey, agak-agak lah Aiman, mana markah yang paling tinggi lah? Paling tinggi mestilah tengah Tuan Zul. Betul ke? Pandai. Sebenarnya di sini kalau yang ni markah dia 10, di tengah ni adalah 10. 10. Dalam bahasa menembak kita panggil bolt. Oh, bolt. Jadi biasanya kalau kita menembak tu kita dibekalkan 20 butir peluru. Jadi 20 butir peluru kalau semua bor kat sini bermaksud 20 kali 10. Markah di tengah ni adalah 10. Maksud 200 markah. Wah, tapi beza di antara hitam dengan putih ni ada beza ke Tuan Zul? Beza. Contohnya bagi penembak yang hebat biasanya dia kawasan ni markah tinggi. Contohnya 10 kat 10. tengah. 9, 8 dan 7. Ini ialah Tapi penembak ni dia ada dua kategori. Contohnya kalau Aiman tembak semua tertumpu kat sini. Betul pun. Ni kita panggil grouping. Grouping. Kawasan ni betul. Biasanya orang nak yang macam ni. Oh, Kalau yang kedua berterabung. Sini satu, sini satu, sini ada juga yang Ada macam juga? tu. Bagi kita amatur ni bermacam-macam. dia Dan yang paling hebat, ada 20 butir peluru langsung kosong. Langsung tidak mengenai sasaran. Yang tu kena kelas dengan Ya, itu kena dengan Tuan Zul. kelas. Okey, yang ni Baik. okey. Apa di antara senjata yang dapat dirasai oleh anggota kadet? Biasanya kita merasai .38. Poin 38. Biasanya tu yang kita biasa guna. Okey. Itu di antara. Jadi satu lagi ialah M16. M16. Ya. Ah, ah. M16 ni senjata buatan Amerika. Okey, yang ni kita sebut tadi apa tadi Tuan? Yang ni .38. Poin 38. Baik. 38. Tapi ni kawan kita ni untuk apa pula ni? Yang ni adalah target untuk M16. Ni. M16 ni senjata M16 ni. Okey, M16. M16 senapan M16 ni kita guna target ni. Ini kita bayangkan musuh lah kot ya. Yang ni kita bayangkan musuh. Yang ni target dia tinggi. Okey. Biasanya M16 ni kita guna jarak 200 meter. Jarak dia jauh sikit. 200 Ya, meter. dan kedudukan menerap. Yang ni tadi kita boleh kedudukan berdiri. Sama Okey. ada sebelah tangan ataupun dua belah tangan. Yang ni kita menerap. Okey, kedudukan menerap ni lah. Yang ni pun sama juga Aiman. Maka yang paling tinggi kat mana? Di tengah di perut. Sama juga konsep dia, sama juga dengan pistol. Ialah di sini.
Yang warna hitam ni adalah bold. Markah yang paling tinggi. Okey. Jadi aktiviti inilah yang menjadi daya tarikan anggota kadet untuk menyertai aktiviti. Sebab benda ni tidak boleh didapati di tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain. Jadi ini peluang lah Tuan Ini Zul. adalah peluang. Sebab pada tu saya murid-murid katakan, kita di rumah sana kan? Ya, murid di luar sana jika menyertai Kor Kadet Polis, ini anda berpeluang untuk merasai latihan menembak. Baik, mungkin Tuan Zul boleh cerita lagi tak apa di antara program di akhir tahun ni? Okey, bagus. Yang ni saya nak cerita ni sebenarnya setelah kita kawak sudah, Awak sudah? Menembak sudah? menembak sudah, kemah sudah, apa lagi? Hari Pembarisan kemerdekaan pun sudah? Sudah. Semua sudah. Okey. Yang paling penting sekali adalah bila kita tamat ke apa? Aiman dulu belajar kat mana? Saya belajar di Perak. Di Perak, di Kampung universiti Gajah. mana? Universiti mana? Di Universiti Uniza, Terengganu. Uniza Terengganu. Di akhir pembelajaran apa yang Aiman terima? Biasa dapat sijil lah. CP ataupun ijazah. Ijazah. Begitu juga dengan Kor Kadet Polis. Yang paling penting ialah di akhir bila dia tamat persekolahan, yang paling penting adalah CJ tamat perkhidmatan. Ini yang paling penting. Yang paling penting. Jadi bila kita dalam program tersebut dapat scroll tu, biasanya ada tak program-program yang dilaksanakan bersama dia? Yelah, dia nak habis sekolah dah. Ada biasanya selepas kita tamat majlis penyampaian CJ ni biasanya kita buat pada satu malam. Kita panggil malam eksriasi biasanya. Okey, itu tentang Makan malam lah, aktiviti makan malam. Okey, baik. Masa Jadi tu kita menyampaikan CJ tamat perkhidmatan kepada anggota. Jadi saya rasa murid-murid di rumah tu dah tak sabar Dah dah, tak sabar. Tuan Zul, untuk Okey. menyertai kadet apa tu kita sebut Kor Kadet. Kor Kadet Polis. Polis Diraja Malaysia. Mungkin ada tak nasihat kepada murid-murid di rumah sebagai nasihat saya rumusan? terakhir kepada masyarakat di luar sana, terutama pelajar-pelajar dan juga kepada pegawai-pegawai, dan kita berharap agar platoon komander dan juga jurulatih memainkan peranan penting yang aktif dan juga kreatif demi menjayakan aktiviti Kor Kadet Polis sepanjang tahun. Dan saya berharap juga AJK negeri, setiap negeri boleh membantu sebagai tempat rujukan. Contohnya sebagai contoh Puan Azira binti Ismail ni sebagai SU daripada Sekolah Menengah Datuk Peranan ni sering berkongsi idea dengan mereka orang demi kebaikan Kor Kadet Polis seluruh Malaysia, amnya dan kontingen Kelantan khasnya. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Zul atas penjelasan yang diberikan. Saya yakin kepada murid-murid di rumah sana, kalau join Kadet Polis akan jadi orang yang berdisiplin, orang yang jaga masa, dan yang paling best sekali, jadi seorang pemimpin yang berjaya. Baik, ada sekali kita jumpa lagi dalam Badan Beruniform Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.